Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca buku kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam syai'ul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah terhadap apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Taala itu Maha meliputi terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nas ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih ia kasihi melebihi kasihnya kepada anaknya, lebih kasihnya kepada ayahnya dan lebih kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang dihormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Fadil Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan segi-segi puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana sekali lagi pada malam ini izinkan pertemuan kita, perjumpaan kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita menyambung kuliah kita, kuliah tasawuf ataupun akhlak, kitab Mukasyafah Al-Qulub, menyingkap segala rahsia hati yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Sampai muka surat apa tuan? Ha? Apa dia? 70. Keutamaan wuduk. Keutamaan wuduk dah. Mana apa itu? Iblis dan sesaan dah dah. Dah dah. Dah habis. Keutamaan wuduk lah. Betul? Okey. Malam ni kita lihat tajuk keutamaan wuduk. Hari itu kita dah lihat berkenaan iblis dan juga segala seksaan dia
Betul betul. Baik. Jadi insya-Allah malam ni kita lihat keutamaan wudu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwuduk dan sempurna wuduknya. Barang siapa berwuduk dan sempurna wuduknya dan kemudian solat 2 rakaat tanpa terlintas sesuatu urusan dunia. Tanpa terlintas sesuatu urusan dunia dalam fikirannya, ia keluar daripada dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan oleh ibu dia. Nabi SAW pesan, barang siapa berwuduk dan sempurna wuduk dia, kemudian dia solat 2 rakaat tanpa terlintas sesuatu urusan keduniaan dalam pemikirannya lah. Dia tak ada nak fikir tentang ikan dia, tak ada nak fikir kambing dia, tak ada nak fikir ayam donak kan, tak ada nak fikir yang kata lembu kobau semua tak ada fikir dah. Yang fokus ialah solat. Kerana apa? Kerana dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berdiri depan raja pun, kalau kita fikiran kita melalau pun, raja marah ke kita. Marah dia. Oi, kau fikir apa tu? Kau tak tahu kau dia depan kau. Raja cakap. Ya tak? Silap-silap raja kata, "Poi beramai kau daripada sini, ataupun mungkin kita akan dihukum pancung." Hukum pancung teruslah. Kerana fikiran kita melalau ketika berada depan raja. Okey. Malah sepuh raja tuan-tuan, ada yang garang bongih. Sampaikan orang kata nak tengok muka raja pun tak berani. Nak tengok, nak angkat muka raja pun tak berani. Kerana raja terlampau garang dan bongih. Macam tu. Misal ia tu berkaluk lah misal takutlah orang tengok kan, kerana garangnya raja. Segarang-garang raja pun, siapa lagi hebat? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala tu sepatutnya kita lebih gerun, kita takut. Macam tu. Jadi siapa yang berwuduk dan sempurna wuduk dia. Jadi nak sempurna wuduk kan, nak berwuduk dan sempurna wuduk, mestilah kita tahu kaifiat berwuduk. Air-air yang boleh digunakan untuk berwuduk, itulah air yang mutlak. Kalau kita guna air mutanajis, air mustakmal, macam mana wuduk kita nak sah? Kan? Kemudian batas. Kalau tangan tu basuh daripada mana sampai ke mana? Okay? Mana daripada ujung kita punya jari itu sampailah kepada siku. Habis kalau kita basuh tak sampai siku, macam mana? Sah ke tak sah? Sudah tentu tak sah. Kalau kita basuh sampai ke ketiak, macam mana? Kita basuh sampai ke ketiak, macam mana? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kerana kita menepati ada batasan wuduk itu. Macam tu. Dan kiaslah benda-benda lain lah dalam bab wuduk. Betul tak? Nak cerita wuduk ni sampai besok pagi pun tak selesai. Kita wuduk saja. Jadi naklah, jangan ketika kita solat, jangan ada terlintas walau sedikit pun urusan keduniaan. Nescaya insya-Allah keluarlah dosa-dosa kita kan, seperti mana kita dilahirkan. Kecuali kalau dosa besar. Dosa besar lainlah. Dosa besar wajiblah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maksud ni dosa kecil. Dosa kecil. Dosa mata, dosa telinga, kan, dosa tangan dan sebagainya. Baik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya di kalangan para sahabat baginda, "Maukah aku beritahu kepada kalian sesuatu yang akan menghapuskan dosa-dosa manusia dan meninggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berwuduk dengan sempurna ketika malas mengerjakannya, melangkah kaki ke masjid dan menanti waktu solat berikutnya setelah selesai kita mengerjakan satu solat."
Macam tu. Jadi Nabi tanya dengan para sahabat, dia kata, nak tak aku terangkan kepada kamu sesuatu yang boleh menghapuskan dosa-dosa kamu dan darjat kamu naik di sisi Allah Taala. Tentulah sahabat nak kan. Walaupun di sini sahabat tak jawab pun, tapi biasanya sahabat tentu nak je benda baik. Benda baik, siapa tak nak? Tak? Kita pun kalau ditawarkan benda baik pun kita nak. Kan? Saya nak bagi kamu sebuah kereta Lamborghini, Porsche dan sebagainya. Tuan-tuan nak tak? Nak kan? Tak perlu bayar 1 sen pun, ambil percuma kata. Tentu semua nak. Kalau dia kata saya bagi kamu satu kereta tapi bulan-bulan kau kena bayar. Maintenance kalau rosak kau repair sendiri. Tak ada cover insurance semua tak ada. Kan? Kalau dapat kereta baik okeylah. Kalau kereta gearbox dah terbagai dan tergalap tu tak elok dah. Dua cantik tapi gearbox tak elok. Okey, masuk gear pun tak boleh. Lawa je lawa. Tahu tak? Macam tu. Ataupun ke depan boleh, ke belakang tak boleh. Kan? Ghostan tak boleh. Kalau nak ghostan kena angkat sendiri. Kalau nak ghostan kena angkat sendirilah. Pusing kan? Macam tu. Itu namanya bangang nama kan. Orang masalah je kan. Tu. Kalau nak bagilah kereta yang elok. Ni kereta tak elok bagi berapa. Jadi begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengan Allah Taala, tentu kita nak bagi benda yang elok. Kalau Allah Taala boleh bagi kita benda elok, kita kena balas dengan benda yang elok. Wuduk yang sempurna, solat yang sempurna, kan? Semua sempurnalah macam tu. Bagus Allah Taala nak terima kita punya amalan ibadah tu. Kalau ibadah kita campur-campur, kan? Hati aja menghadap kepada kiblat, tapi pemikiran menghadap benda lain, kan? Fikir tentang lombu lah, tentang dia punya apa lagi? Semua-semualah dia fikir tu. Jadi macam mana? Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cara dia nak hapus dosa tadi dan naik darjat iaitu berwuduk dengan sempurna ketika malas mengerjakan dia. Ketika malas berwuduk. Malas berwuduk ni biasalah. Waktu hujan lobek. Lepas tu waktu sojuk-sojuk. Kan? Bangun pula tengah malam. Tak? Jadi sojuk mengelutek ataupun sampai ke kita punya tulang pula. Apalagi kalau sampai wuduk tu di luar rumah. Kalau sampai wuduk dalam rumah okey lagi lah. Kalau di kita dulu tuan-tuan, muda-muda dulu kan, mana ada paip? Ada paip tak? Tak ada paip dah, tak jumpa. Semua pakai pigi. Semua pakai pigi, pakai sungai, mandi pun dalam sungai, pergi kolam. Saya dulu kat rumah saya tu mana ada paip. Kalau pergi sekolah tu semua mandi sungai. Pagi kolap tu tuan. Pagi kolap mandi sungai macam tu. Kalau nak buang air kena pergi belah-belah. Jaga buang air ke depan. Kalau silap teranggar pula kan. Macam tu. Macam tu lah tuan. Dulu. Kan? Tapi semua itu pun tak ada pun orang kata menyusahkan kita nak pergi sekolah. Tetap sekolah, tetap pergi. Kan? Mau sujud tetap pergi walaupun susah kan pun. Sama sekarang orang senang. Kereta mewah-mewah tapi tak sampai ke masjid. Tak sampai ke surau. Tak? Dulu orang susah-susah pun sampai juga ke masjid, sampai juga ke surau. Walaupun jalan kaki kan berkilo-kilo jauh macam itulah. Baik, kemudian melangkah kaki ke masjid. Dia melangkah pun ada dua. Satu melangkah saja, satu melangkah untuk ibadah. Banyak juga orang melangkah ke masjid tapi tak sembahyang. Dia hanya menjadi pegawai pemantau je. Pegawai pemantau masjid. Kan tengok ada tak orang kan. Macam tu. Tapi masuk masjid tak ada. Duduk kat luar je. Tu melangkah ke masjid juga tu. Jadi melangkah betul-betul lah. Sembahyang, ibadah, kan, mengimarahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuai Allah Taala sebut dalam Quran,
Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulai yakunu minal muhtadin. Hanya saja sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Taala, itulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga di akhirat, serta mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka termasuk orang dapat taufik hidayah kepada Allah. Kemudian yang ketiga menanti waktu solat. Yang ketiga menanti waktu solat berikutnya setelah kita menyelesaikan satu solat fardu lah. Masuk solat ni solat fardu lah, macam tu. Malahan kalau sebut dalam hadis lain pun ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Yang tiada naungan akhirat besok melainkan naungan Allah Taala saja. Kan? Yang pertama imam yang adil. Yang kedua syabun ataupun rajulun qalbuhu mu'allikun bil masajid. Lelaki yang mana hatinya sentiasa tersangkut ataupun terpaut ke masjid. Tersangkut dan terpaut ke masjid. Mana kalau dah habis waktu solat tu, untuk dia waktu solat berikutnya tu dia sentiasa menanti-nanti bila kau waktu azan, bila kau masuk waktu. Tak? Macam tu. Tu yang paling baik lah. Bukan dah azan baru datang. Sepatutnya maknanya sebelum azan kita datang. Tapi kadang-kadang kita pun sibuk, jadi tunggu azan. Dah azan baru datang pun boleh juga, janji datang. Masalahnya kalau tak datang-datang. Kalau tak datang-datang tuan, dah berapa kali azan dah. Masjid ni dah 20 tahun dah orang azan kan. Tapi ada di kalangan kita kadang tak jejak pun ke rumah Allah Ta'ala kan. Sayanglah. Besok kalau dia mati mungkin masa tu lah agak marulah mayat tu masuk dalam masjid. Itu pun kalau ada orang nak masuk, bawa masuk dalam masjid. Kan? Kalau waris dia kata semua jenazah ni bawa semayang kat masjid. Barulah masuk masjid. Kalau dia punya waris kata tak payah, semayang kat rumah je. Semayanglah ke rumah. Habis semayang buat kubur terus. Memang tak jojak lah masjid lah mayat tu dah. Gugui dia kan. Tak jojak lah langsung. Macam tu. Baik. Baik, kemudian jadi menanti waktu solat berikutnya setelah selesai mengerjakan satu solat. Jadi insya-Allah jadi perkara-perkara itu dan akan menghapuskan dosa-dosa manusia dan meninggikan darjatnya. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwuduk satu kali. Lalu Nabi bersabda, inilah wuduk yang menyebabkan Allah Taala menerima solat. Berwuduk satu kali. Mana kan buat orang kata step by step lah. Satu. Mana dah habis satu buat satu lagi. Habis satu lagi. Macam tu. Tak adalah main shortcut macam tu je. Main cincai saja kan. Tak ada. Macam tu. Itu juga dalam solat pun macam tu juga. Buat secara tertib solat. Jangan seperti ayam tu. Ayam dia patuk makanan. Macam mana ayam patuk makanan? Kan? Ada break tak kalau ayam patuk makanan? Tak ada. Laju macam peluru dah makan. Lebih-lebih lagi kalau ayam jantan. Kalau jantan kalau patuk makanan, dia tak ada fikir anak dia. Dia tak ada fikir bini dia. Yang dia fikir tempolok dia je. Tu kalau ayam jantan. Perhatikanlah ayam jantan. Kan? Malahan anak pun kalau ada anak yang sampai itu dipijak. Kalau ibu ayam lain. Biar dia tak makan pun tak apa. Janji anak yang makan. Tu kalau ibu ayam. Kalau bapa ayam lain. Bapa ayam lain. Janji dan makan. Anak tak makan pun tak apa. Janji dan makan. Itu bapa ayam. Macam tu. Berbeza kan ibu ayam dengan bapa ayam. Baik, seterusnya. Kemudian baginda berwuduk 2 kali. Baginda berwuduk 2 kali lalu bersabda, barang siapa yang berwuduk 2 kali, Allah Taala memberikan pahalanya 2 kali. Kemudian baginda berwuduk 3 kali. Mana 3-3 lah, 3-3.
Lalu baginda bersabda, inilah cara wudukku, wuduk para nabi sebelumku, dan wuduk kekasihku Ar-Rahman, iaitulah Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim AS. Kita ni semua daripada Nabi Muhammad tu jalan daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Macam tu. Jadi apakah maksud berwuduk satu kali? Mana berwuduk sekali lah. Sekali. Lepas tu berwuduk 2 kali. Kan? Dan berwuduk 3 kali. Mana setiap anggota tu dibasuh dengan sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Kali ini kerana ittiba' lah, ikut kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi Nabi buat 3, kita 3 lah. Kalau buat 5 macam mana? Boleh tak? Boleh juga, tapi pelik sikit lah. Orang kata kan, sekarang Nabi buat 3, kita buat 5. Macam tu. Yang fardu dia berapa? Yang wajib dia berapa? 1 saja. Yang wajib tu 1. Macam tu. Kemudian kita digalakkan supaya melebihkan basuhan. Namanya gurrah, melebihkan basuhan. Akhirat besok tuan-tuan, kan, di pada mahsyar, kan, orang-orang beriman sangat mudah dikenali melalui daripada bekatan wuduk dia, bercahaya-cahaya, berada di pada mahsyar besok. Itu sebabnya kita digalakkan supaya, kan, melebihkan basuhan kita lah, macam tu. Cuma dalam konteks Islam ni kita tak digalakkan, orang kata berlebih-lebih. Syarab mana berlebih-lebih sangatlah, sehingga membazir pula, sedangkan membazir ini adalah saudara syaitan, membazir air. Macam tu. Itu sebabnya tuan-tuan, separuh daripada masjid dia pasang macam satu alat ke ujung paip tu supaya air tu jimat. Jadi air tak adalah terlampau laju sangat turun. Ni tidak air mendorut tu kan, mencanak turun ni air tu. Sedangkan basuh tak ada, akik wudu tak ada, tapi air itu buang macam tu je. Itu yang tak digalakkan dalam konteks Islam ni. Macam tu. Tapi kalau tuan-tuan boleh cuba ikhtiar supaya air itu jimat, lagi elok lah. Salah satu kita nak jimatkan bil air ni ialah cara penggunaan air. Penggunaan air. Kalau penggunaan air itu betul, insya-Allah bil air kita akan kurang. Itu sebab tu masjid tu dia pasang alat tu, mana air yang turun tu dia tak terlampau kuat sangat. Mana jimat air. Baik, seterusnya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang mengingati Allah Taala ketika berwuduk, Allah Taala akan menyucikan seluruh tubuhnya. Barang siapa ingat Allah Taala ketika dia berwuduk, Allah Taala akan menyucikan seluruh tubuh badannya. Barang siapa yang tidak ingat Allah Ta'ala ketika berwuduk, Allah Ta'ala akan menyucikan anggota badannya yang tersiram air wuduk saja. Nampak? Yang tersiram air wuduk saja. Yang tak tersiram, tak ada. Dia pemakan macam ada dosa lah. Dosa yang bentuk maknawi. Dosa maknawi. Kerana dosa ni ada 2. Satu dosa yang boleh dilihat. Satu benda dosa yang tak boleh dilihat. Nanti dosa maknawi. Dosa zati dan juga maknawi. Kalau zati ni memang tak nampak lah. Kalau maknawi ni dosa yang nampak. Yang tak nampak ni yang kadang-kadang susah yang kita nak tafsirkan, bendanya tak nampak. Jadi Allah Ta'ala kata, Nabi kata, siapa ingat Allah Ta'ala kita wuduk, Allah Ta'ala akan menyucikan seluruh tubuh badannya. Siapa yang tak ingat Allah, hanya akan menyucikan anggota badan yang tersiram wuduk saja. Yang tak tersiram, masalah macam tak suci, tak bersih. Ada lagi bekas-bekasan dosa-dosa yang secara bentuk maknawi ni yang kita tak nampak dosa tersebut, kecuali yang nampak ialah para malaikat ataupun Allah Subhanahu wa taala sahaja. Lawan maknawi hissi. Silap. Maknawi itu hissi. Ha sim nun, hissi. Hissi ni satu benda yang boleh dilihat, dirasa, dipegang dan sebagainya. Maknawi ni satu benda tak nampak. Satu benda yang tak nampak, tak boleh lihat, tapi dia ada. Macam tu. Tak? Sebabnya kalau kita kata kita berwudu ataupun beristinja, kan kita ditekankan supaya menghilangkan bau rasa.
bau dan juga rasa dan warna kan. Macam tu. Kan kita ditekankan begitu. Kadang benda tu tuan-tuan, dia punya segi zahiriah tak nampak tapi bau ada. Kan ada separuh najis macam tu kan. Memang tak nampak najis. Tapi bila ada bau. Itu dia katakan najis maknawi. Nampak? Najis maknawi. Dia tak nampak tapi masih wujud bau dia. Kan? Kalau dia nampak manfaat tu okeylah, senanglah kita nak buang dia. Ini je tak nampak tuan. Tu susah. Baik, kemudian baginda juga pernah bersabda, apabila hamba muslim berwuduk lalu berkumur, keluarlah dosa-dosa daripada mulutnya. Dalam istilah fiqh namanya madmadah. Madmadah ni memasukkan air ke dalam mulut, lepas tu dikeluarkan, dikumur-kumur dan dikeluarkan. Jadi barang siapa di kalangan hamba muslim berwuduk lalu berkumur, saya keluarlah dosa-dosa daripada mulutnya. Masuk dosa-dosa yang bentuk maknawi itulah, dosa maknawi. Kan? Mengumpat, mencaci, mencarut, macam-macam ni kan. Keluarlah dosa tadi. Apabila dia menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya lagi, keluarlah dosa-dosa daripada hidung dia. Dosa dia hidung. Apa dosa hidung? Dosa hidung lah baulah benda-benda yang bukan-bukan lah. Cium benda-benda yang haram kita cium. Tak. Kemudian apabila dia memasuh wajahnya, keluarlah dosa-dosa daripada wajahnya, hingga yang ada di bawah kelopak matanya pun akan keluarlah dosa-dosa. Melihat benda haram kan? Benda haram, melihat aurat orang lain kan? Macam tu. Lainlah kalau kita terlihat ke lain, tak sengaja terlihat. Okey. Tapi kalau kita dah tahu tempat tu memang keadaannya macam tu, memang banyak orang kata yang pakai singkat-singkat ni, perempuan-perempuan dedah sana dedah sini, yang kita pergi lalu sana tu, lepas tu kita cakap saya terlihat. Boleh tak? Tak boleh juga. Dah memang tompek macam tu. Tompek orang macam pelacur-pelacur ni, kita lalu lah kat situ. Lepas tu kita kata saya terlihat peha perempuan, terlihat buah dada perempuan, terlihat punggung perempuan. Jadi tak adalah dosa, dia kata saya terlihat. Masalah kau pergi ke lalu situ buat apa? Lainlah kalau kita memang tak tahu tempat tu keadaan dia macam tu, kita pun lalu kan. Macam tu. Kita pun terlihat. Tu tak ada masalah. Sebab kita tak faham tempat tu, memang tak maklumkan keadaan tempat macam tu. Tempat-tempat yang kata gelap, tempat-tempat orang akhlak-akhlak yang teruk-teruk, terdedah sana, terdedah sini, lurah sana, lurah sini dan sebagainya. Jadi kita pun terlalu situ. Tak ada masalah lah. Terus dah lepas tu kita teruslah beredar pada situ. Jangan duduk situ lagi. Jangan duduk situ lagi. Sebab kalau kita duduk situ kan, takut kita pun hanyut. Macam tu. Kalau tak hanyut tak apa, takut hanyut. Baik, kemudian apabila dia memasuk kedua tangannya, keluarlah dosa-dosa daripada kedua tangannya yang ada di bawah kuku jari-jari tangan dia. Nampak? Kalau dia memasuk kedua tangannya, keluarlah dosa-dosa daripada kedua tangannya hingga yang ada di bawah kuku jari-jari tangan dia. Masya Allah. Macam tu. Tangan kita ni macam-macam kadang dosa, kadang kita tak sedar. Tak? Kita ambil barang orang, terusik barang orang, tertulis sesuatu benda dalam FB ke, dalam media massa ke, satu benda yang tak elok lah. Kan? Fitnah orang, nuliskan fitnah kan? Sedangkan orang tu tak buat. Jadi termasuk dosa juga tu. Kemudian apabila dia mengusap kepala, keluarlah dosa-dosa dari kepalanya hingga yang ada di bawah telinga. Kalau dia mengusap kepalanya, keluarlah dosa-dosa daripada kepala. Sana ada dosa-dosa di kepala lah. Macam tu. Sehingga yang ada di bawah telinganya. Apabila dia memasuk kedua kaki pula, keluarlah dosa-dosa daripada kedua kakinya hingga yang ada di bawah kuku jari-jari kakinya. Kemudian langkahnya menuju ke masjid, dan solat dia merupakan ibadah sunnah bagi dia. Ibadah sunnah bagi dia. Nampak tak? Jadi
Nabi nak ajar pada kita macam mana kita nak dapatkan, orang kata, wuduk yang sempurna. Wuduk yang sempurna. Salah satu wuduk sempurna macam inilah. Sehingga kan makna segala dosa-dosa itu terkeluar. Kalau kita tak wuduk dengan sempurna, macam mana dosa-dosa itu nak keluar? Dosa manawi tadi lah. Masalah ni dosa manawi, bukan dosa hisi. Ini dosa yang bentuk manawi ni. Macam mana dia nak keluar? Tak boleh. Susah. Jadi kalau kita berwuduk dengan sempurna dan kita niat ni memang nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, macam tu. Kan sama ada wuduk itu tak timah tu lain cerita. Itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab mengutus salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke Mesir untuk mengambil tirai Kaabah. Lalu orang itu singgah di sebuah wilayah Syam, tempat adanya pertapaan seorang rahib ataupun pendeta. Tidak ada rahib yang lebih alim daripadanya masa itu. Kemudian utusan Sayyidina Umar ini ingin menemuinya dan mengetahui akan ilmu dia. Lalu dia pun datang dan membuka pintu rumahnya. Akan tetapi pintu itu tak dapat dibuka lebar. Pintu tak dapat dibuka dengan lebar. Kemudian utusan itu menemui rahib, lalu bertanya untuk mendengar dan mengagumi ilmunya. Akan ilmu dia, si rahib tadi. Ia pun mengadukan kepadanya tentang dirinya yang tertahan di pintu rumahnya. Lalu rahib menjawab, ketika kami melihatmu datang kepada kami dalam keadaan takut kepada penguasa, kami takut kepadamu. Kami menahanmu di pintu semata-mata kerana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, apabila kamu takut kepada penguasa, berwuduklah dan perintahkanlah keluargamu berwuduk. Sebab barang siapa berwuduk, dia berada dalam perlindunganku daripada apa yang kamu takutkan. Oleh kerana itu, kami mengunci pintu ini bagimu sehingga engkau berwuduk. Dan berwuduk pula semua orang yang ada dalam rumah serta kami solat. Kerananya kami merasa tenteram terhadapmu, kemudian membukakan pintu untukmu. Masya-Allah. Macam tu. Ni cara dan kaedah untuk maknanya kita nak hindarkan diri daripada penguasa yang zalim ataupun orang-orang yang zalim yang mungkin cuba nak buat penginayaan terhadap diri kita lah. Jadi cara kaedah yang digunakan oleh Sayyidina Umar ni kan, dia ceritakan berkenaan dengan seorang rahib tadi, seorang pendeta yang alim ini. Jadi dia takut sebenarnya pada Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar ni garang. Kita tahu Sayyidina Umar ni garang kan. Dia Sayyidina Umar ni garang dan tegas orang dia. Kita tahu kan. Dan sebelum masuk Islam pun Sayyidina Umar ni memang garang. Malahan bila Sayyidina Umar masuk Islam pun, Sayyidina Umar kata, siapa yang nak jadi yatim, nak isteri jadi janda, tahu tak? Tunggulah dekat belakang bukit tu. Kalau dia sanggup tunggu aku, kerana aku nak pergi berhijrah. Siapa yang berani tahan aku, kata Sayyidina Umar. Tahu tak? Umar ni garang orang dia. Baik. Jadi kemungkinan si rahib ni mungkin dia takut dengan Sayyidina Umar dan juga utusan tadi. Dia takut nanti utusan ni tadi bukan buat satu benda elok pada dia. Lalu dia pun berwuduk, menggunakan kaedah berwuduk dan juga memohon mungkin kepada Allah Ta'ala supaya dihindarkan daripada gangguan, daripada utusan daripada Sayyidina Umar tadilah. Macam tu. Maknanya dia berwuduk mengikut pada ajaran Nabi Musa AS. Macam tu. Okay. Kami menahanmu di pintu semata-mata kerana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, apabila kamu takut pada penguasa, berwuduklah dan perintahkanlah keluargamu berwuduk. Sebab barang siapa berwuduk, dia berada dalam perlindunganku daripada apa yang kamu takutkan. Oleh kerana itu, kami mengunci pintu ini bagimu hingga engkau berwuduk.
Dan beruduk pula semua orang dalam rumah serta solat dan serta kami solat, kerana kami merasa tenteram terhadapmu, kemudian kami pun membuka pintu untuk kamulah. Macam tu. Mungkin dia ada satu benda dia takut dengan putusan Sayyidina Umar tadi lah. Mungkin ada satu benda dia takut. Semua dapat dipastikan apa yang dia takut. Cuma dia beruduk tadi dengan tujuan untuk mententeramkan dirinya. Takut nanti mungkin utusan Umar ni buat suatu benda yang bukan kepada diri dia lah. Macam tu. Kalau kita tuan-tuan, kalau kita dalam keadaan takut, apa kita buat? Contoh kita dalam keadaan takut, apa kita buat? Telefon polis. Telefon polis kan? Siap nombor telefon polis. Ada orang yang tak siapa kan, kelakuan ni polis sikit lah. Tuan datang dah sini, ronda dah ke sini, betul tak? Macam tu. Kita lebih pergantungan diri kita tu kepada makhluk berbanding pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak salah juga kita panggil polis, salah ke? Itu pun dalam bentuk ikhtiar juga, betul tak? Salah bentuk ikhtiar ini kita panggil polis, pihak berkuasa. Macam tu. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa pergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lebih berkuasa, Allah ke polis? Sudah tentu Allah. Dia saja yang boleh menahan sesuatu kemudaratan, dan dia saja yang boleh memberi sesuatu manfaat kepada para hamba dia. Macam tu. Kalau dia nak tahan manfaat pun dia boleh tahan, kalau nak menahan mudarat pun boleh. Macam tu. Faham kan? Macam tu. Baik. Kemudian keutamaan solat. Habis, keutamaan wuduk dah habis, kita lihat tentang keutamaan solat. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata, sesungguhnya sembahyang, kanat adalah ia, 'alal mu'minin, di atas orang yang beriman, kitaban mawquta, satu waktu yang telah ditentukan. Satu waktu ataupun satu ketetapan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi sembahyang ni kita fahamilah kan. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil berjumpa Allah Taala, kan, ijazah sembahyang. Sebelum daripada kefarduan sehari semalam 5 waktu, ada riwayat menyatakan bahawa sembahyang ada 2 waktu saja. Waktu subuh dan waktu asar. Asyiyau wa ibkar, kan, waktu pagi, waktu petang dan juga waktu pagi, ataupun waktu subuh ataupun waktu asar saja. 2 waktu saja yang adalah. Tapi bila difardukan sembahyang itu, yang ada sehari semalam tu 5 kali. Sehari semalam. Macam tu. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti berikut. Allah Ta'ala mewajibkan solat 5 waktu pada hamba-hambanya. Barang siapa yang mengerjakannya dan tidak melewatkannya sedikit pun kerana meremehkannya, dengan perantaraannya ada janji Allah Ta'ala baginya untuk memasukkan ke dalam syurga. Barang siapa yang tidak mengerjakannya, tiada baginya janji Allah. Tidak ada janji wa'ad atau janji, tak ada. Melainkan jika dia mahu, dia boleh mengazabkannya atau masukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Okey. Terus mana siapa yang kerjakannya dan dia tidak melewatkan waktu-waktu untuk solat ini, kecuali lah mungkin contoh kalau tertidur lah. Tertidur, penat sangat tertidur sehingga habis waktu. Itu lain. Ini tak ada tertidur pun. Tak ada tertidur, semua okey, tapi sengaja melewat-lewatkan waktu. Okey, sengaja meremeh-remehkannya. Okey. So maknanya kalau dia tidak meremehkan, so makna janji Allah masukkan dia dalam syurga. Tapi siapa yang meremeh-remehkan, mengerjakan luar pada waktunya dan sebagainya, mana mengerjakan waktu itu dengan sengaja lah. Sengaja dia mulakan pada waktu, maka Allah Ta'ala akan mengazabkan dia lah. Kalau Allah Ta'ala azab, nak azab. Kalau tak nak pun tidak. Macam tu.
Kita kena lazimkan semayang berjemaah lah. Betul tak? Kalau disebut dalam kitab Al-Kabair, dalam kitab Al-Kabair dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi, kitab Al-Kabair ini kitab dosa-dosa besar. Ada 70 dosa besar. Dalam kitab itu, dalam bab solat, ada disebutkan bahawa ada seorang ulama ataupun seorang yang soleh, dia ni memang biasanya memang lazim sembahyang berjemaah di masjid. Memang lazim sembahyang. Mana boleh katakan tak pernah lah macamnya, tak pernah lah dia tak sembahyang, biasanya sembahyang di masjid. Jadi satu hari tuan, dia ni kedatangan tetamu. Jadi bila tetamu datang rumah dia, maka dia sibuklah melayan tetamu yang datang tadi lah. Sehingga kan dia telah melewatkan waktu untuk solat. Disebabkan oleh melayan tetamu tadi. Jadi bila tetamu dah balik, maka dia pun bergegas-gegaslah, bersegera pergi menuju ke masjid. Sampai ke masjid, dia dapati bahawa orang telah pun habis solat. Dah habis solat dah. Dan siap pun dah tutup pintu. Siap pun dah tutup pintu masjid, kunci masjid lah. Kan? Kenapa kunci masjid? Maksudlah pencuri banyak. Pencuri banyak tu yang kena kunci tu. Jadi kan orang soleh tadi pun dia datang tengok, dah tutup ke? Dah kunci dah. Maka dia terlepas untuk solat berjemaah. Lalu dia pergi ke tempat yang lain, macam surau lah macam tu. Cari tempat lain kalau terdapatnya solat berjemaah. Sampai situ pun macam tu juga, orang semua dah balik lah. Jadi akhirnya dia pun kata baliklah ke rumah, kan, dan dia teringat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah itu lebih pahalanya dengan 27 kali ganda daripada sembahyang seorang diri. Pada seorang diri. Maka akhirnya apa yang dia buat tuan-tuan? Bila dia dengar dari hadis tadi, kan, dihayati hadis tadi, maka dia pun sembahyang fardu sebanyak 27 kali. Dia buat sembahyang fardu 27 kali tuan-tuan, masya-Allah. Dengan tujuan dia boleh cover lah. Dia boleh cover akan sembahyang berjemaah yang dia tak dapat tadi sama dengan kawan-kawan dia. Maka akhirnya pada sebelah malam dia tertidur dan dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia berjumpa dengan kawan-kawan yang biasa lazim sembahyang berjemaah. Macam tu. Dan masing-masing ada kuda untuk ditunggangi. Naiklah kuda boleh. Jadi masing-masing pun naik kuda untuk macam berlumba lah. Kawan kan berlumba lah. Jadi dalam perlumbaan kuda tadi, dalam mimpi dia tadi, kan, dia ni tertinggal di belakang, sedangkan kawan-kawannya memecut laju ke depan. Memecut laju. Dia cuba juga memecut menaikkan kudanya untuk mengejar kawannya naik kuda tadi. Tapi dia gagal juga. Maka akhirnya kawan dia kata, kan, macam mana kau nak boleh mengatasi kami? Kau tak akan boleh mengatasi kami, kata kawan dia, kerana kami ni sembahyang berjamaah. Kau telah pun jadi dia gagal lah untuk mengejar kawan dia. Macam tu. Jadi akhirnya itulah berlaku. Hari lepas daripada tuan-tuan, maka akhirnya dia bertekad, maknanya setiap kali solat dia mesti solat berjemaah, di masjid ataupun di surau lah. Itu kena lazimkanlah macam tu. Jadi tuan-tuan carilah tempat-tempat yang boleh tuan-tuan solat berjemaah. Tempat yang paling dekat, yang paling mudah. Kalau lagi jauh lagi elok. Betul tak? Macam tu. Boleh. Malam ni bola ada bola? Ada? Ada yang bola tu. Nasi tu ni bola ni ustaz dalam Nabi kan, nak bola kan. Masya-Allah Indonesia. Sikit lagi sikit lagi. Tak apa, lepas ni tuan-tuan tengok bola. Baik. Rasulullah SAW juga bersabda, Rasulullah pula bersabda, perumpamaan solat 5 waktu adalah seperti air sungai tawar yang mengalir di depan rumah sesiapa saja di antara kamu.
Dan dia mandi di situ setiap hari 5 kali. Nampak? Solat 5 waktu ni diperumpakan macam orang yang depannya ada rumah. Dan depan rumah tu ada sungai. Kan? Sungai tu memang cantik lawa. Macam dulu kan sungai cantik lawa. Sama sekarang sungai teruk tu tak? Dengan pencemaran sana, dengan kata sana, kata sini sebagainya. Dulu sungai rumah depan masa itu memang lawa kan. Cantik. Ikan pun banyak dalam tu. Tak habis-habis ikan ni, hadur ikan. Sampai sekarang, tapi sekarang ikan ni tak ada. Jadi dia mandi di situ setiap hari 5 kali. Apakah menurut kamu perkara itu akan meninggalkan kotoran pada badannya? Adakah kalau dia mandi setiap hari itu kotoran badannya itu hilang ke tak hilang? Maksudnya sudah tentu hilang. Tentu hilang. Maka para sahabat berkata tidak sedikit pun yang tinggal. Lantas baginda Nabi SAW bersabda, solat 5 waktu itu dapat menghilangkan dosa sebagaimana air membersihkan kotoran. Macam mana air bersihkan kotoran? Macam tu dah. Macam tu. Tapi dengan syarat, kan, kalau boleh bersabun lah. Ini mandi tak bersabun, macam mandi kobau namanya. Tengoklah kobau tu. Tapi walaupun kobau, walaupun dia tak bersabun, badannya bersih juga. Walaupun dia bergelumang dalam lumpur sebelum kita kat sawah. Kat sawah kan dia bergelumang lumpur kan. Tapi bila dia masuk dalam sungai tu, kan dia dah berondam dalam tu berjam-jam, lawa lah badan dia kan. Berkilat badannya. Macam tu. Tu kobau. Itu kobau. Kalau tuan-tuan macam mana? Berkilat tak? Berkilat lah. Walaupun tak bersabun. Walaupun tak bersabun, tetap juga berkilat. Lawa kan? Macam tu lah ibaratnya sungai tadi. Tapi dengan syarat air sungai tu cantik lah, lawa. Kalau sungai tercemar pun 10 kali tuan-tuan mandi pun takkan bersih juga. Sebab sungai tercemar. Tapi dengan syarat sungai yang bersih, insya-Allah. Okey. Sekadar tu sajalah pengajian kita malam ni. Mungkin tuan-tuan pun nak tengok bola. Jadi sampai situ pengajian kita. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi untuk pengajian seterusnya. Kitabnya bab ni pun tak habis, tak habis lagi, insyaAllah. Baik. Saya buka soalan kalau ada. Ada soalan tak? Bagi yang orang yang menyanyikan beruduk, itu cakap-cakap lalai ya. Itu ada sesuatu yang melupakan Allah. Yalah. Melarang lah tu, larang lah. Benda larang lah. Jadi makruh. Berkata-kata ketika mengangkat wuduk ni makruh hukum dia. Itu sebabnya kalau digalakkan ketika wuduk tu kita berzikir. Wuduk kemudian berzikir lah. Ini dalam masa wuduk juga, tapi mencagut juga. Jadi macam mana nak bersih ni kan? Bersih tu mungkin bersih dari segi hissi sajalah. Kita kan ada hissi maknawi kan, kan. So kalau bersih tu bersih segi hissi saja, luaran saja. Tapi dari segi maknawi dia tak bersih. Macam tu. Maknawi, dalaman dan juga luaran dia bersih. Itu sebabnya ayat yang Allah Ta'ala sebut tu innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang suci. Maksud suci itu bersih luaran dan juga dalaman dia. Itu maksud itu. Itu kan doa kita baca kan? Lagi? Dalam kita berwuduk ada orang bersalam. Kalau wajib kita sama saja. Menjawab salam wajib. Walaupun kita salam. Menjawab salam wajib. Memberi salam sunat. Memberi salam tu sunat. Cuma kalau bagi salam tu masa tu kita dalam orang kumpulan yang ramai. Kalau kita dalam kumpulan ramai, yang bagi salam tu seorang je. Yang menjawab salam tu cukup seorang saja. Kerana kita dalam kumpulan yang ramai mengangkat wuduk. Tapi kalau kita seorang saja, wajiblah kita jawab. Contohnya kita tengah berwuduk dengan kawan kita, tiba-tiba ada orang datang, seorang datang bagi salam. Assalamualaikum kan. Jadi yang wajib jawab tu seorang saja di kalangan kita. Tak perlu jawab semua-semualah. Gitu. Dah bagi kifayah kat situ.
Hanya cukup seorang. Mana seorang itu mewakili kepada kumpulan yang lain. Jumlah yang lain. Habis Macam mana wuduk mengaitkan dengan kena sihir atau gangguan syaitan macam mana wuduk dapat menghindari daripada gangguan syaitan ataupun sihir. Berwuduk dapat menghindari gangguan. Berwuduk dapat menghindari gangguan syaitan. Tak ada pula dengar macam tu. Berwuduk dalam mimpi. Gangguan Memang biasa gitulah, digalakkan begitu. Mana kita digalakkan, kita diganggu tu sentiasa berkeadaan wuduk. Kerana bila dalam keadaan tidak wuduk, maka memang syaitan suka ganggu kita. Sebabnya separuh daripada sebahagian daripada perawat Islam ni kan dia tekankan siapa yang kena sihir ni kita digalakkan sentiasa dalam keadaan berwuduk, betul kan? Itu salah satu kaedah juga tu. Kaedah untuk merawat sihir, merawat gangguan-gangguan dan sebagainya, kena sentiasa dalam keadaan suci, bersih. Cuma masalahnya kadang perempuan kan dia ada haid dia. Bila keadaan haid memang dia kotor, dia tak bersih. Kan yang boleh bersih ni lelaki lah. Lelaki dia tak ada period kan, tempoh period dia. Perempuan tak boleh. Memang dia tak akan mengalami keadaan begitu bila sampai tempoh dalam keadaan dia darah kotor dia. Dia memang kalau wuduk pun memang tak boleh, tak sah wuduk. Tahu tak? Yang boleh ni lelaki je lah gitu. Sebab maknanya kalau sebenarnya dia dah habis dia punya periodnya tadi, bolehlah dia berwuduk balik. Macam tu. Cuma kalau perempuan kalau dia nak beramal sesuatu ayat, boleh beramal, tetapi yang bukan ayat Quran. Bukan ayat Quran boleh. Kalau ayat Quran dia kena niat bukan ayat Quran. Kena niat zikir bukan ayat Quran. Sebab kalau dia niat ayat Quran kan mana boleh baca Quran, kadang berhaid, bernifas tu tak? Aja tu. Dia kena niat kena niat zikir lah. Walaupun memang asal tu ayat tu memang Quran, tapi niat zikir bukan kerana niat ayat Quran. Kerana keadaan berhaid itu mana boleh baca Quran, tidak boleh. Sebabnya perempuan ni memang sangat mudah diganggu oleh jin-jin kafir dan sebagainya, memang mudah diganggu lah. Itu pun kebanyakan daripada sasaran penyihir ni, biasa sasaran penyihir ni perempuan. Jarang lelaki kena sihir, tu tak? Ada juga orang lelaki kena sihir, tapi tak sama jumlahnya dengan perempuan. Perempuan lagi ramai, lagi mudah di-attack, diserang oleh jin-jin dan sebagainya. Kerana ketahanan untuk perempuan ni kurang, lemah berbanding dengan lelaki. Betul tak? Macam tu. Kalau tak percaya, pergilah tengok-tengok pusat-pusat rawatan ni. Saya tengok siapa yang ramai, lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan yang ramai kena. Kena apa, rasuk ke apa ke, gangguan-gangguan ni banyak perempuan, lelaki kurang, tak ramai. Ada juga lelaki tu tak ramai. Belajar tak banyak perempuan Ustaz. Belajar tu banyak juga. Perempuan belajar ramai. Lagi dua. Cara perempuan belajar kerja. Gitu. Habis okey, semua nak tengok bola. Jadi kita tutup situ. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lum taqabbalan rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fata ya alim wa lana qulubana bi nurin ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'in la yastajaba laha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.